Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wahdina bi hidayatil 'arifin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin alayka yasir. Allahumma rabbi tammim bi khair amma ba'd. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat sama-sama berada di dalam sesi kuliah duha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati masa kita. Allah Subhanahu wa taala berkati kehidupan kita yang telah kita berikan ataupun telah kita korbankan untuk kita mengisi waktu, untuk kita mengisi peluang, ruang kosong dalam kehidupan kita ini dengan majlis ilmu. Dan insya-Allah ianya akan dikira sebagai amal kebajikan kita yang akan kita lihat di akhirat nanti insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada pagi ini kita akan ibarat kata mula kembali pengajian kitab At-Tuhfah As-Saniyah. Sebelum ni kita tak sebut pun kita mengaji kitab. Sebelum ni kita kata kelas pengajian kita ialah kelas pengajian bahasa Arab. Jadi saya petik ataupun saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan semua ialah dengan cara saya memilih tajuk ni kadang-kadang lompat sana, kadang-kadang lompat sini. Jadi pengajian yang macam tu mungkin agak sukar bila mana tidak ada rujukan, bila mana tidak ada satu benda yang telah disusun khususnya oleh para ulama, yang mana dengan susunan mereka itu mudah-mudahan ada keberkatan untuk kita dalam kita nak memahami bahasa Arab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar hari ini ialah satu kitab, namanya kitab At-Tuhfah As-Saniyah. At-Tuhfah As-Saniyah. Maknanya kalau tuan-tuan dan puan-puan nak sebarkan kepada orang sahabat-sahabat dan kawan-kawan, boleh bagi tahu bahawa kita sekarang belajar nahwu. Kelas nahwu. Kelas nahwu guna kitab apa? Guna kitab At-Tuhfah As-Saniyah. Kitab At-Tuhfah As-Saniyah ataupun dari sudut maknanya At-Tuhfah ialah hadiah. Hadiah. At-Tuhfah ni hadiah. Maksudnya As-Saniyah ialah yang bernilai, hadiah yang bernilai maksud kitab ni. At-Tuhfah As-Saniyah bi syarhil muqaddimah al-ajrumiyah. Al-ajrumiyah. Dengan kitab ini ialah mensyarahkan satu kitab yang dikenali sebagai muqaddimah al-ajrumiyah. Ataupun kalau kita di pondok-pondok, kitab ini dikenali sebagai Matan Jurumiyah. Dipanggil kitab Matan Jurumiyah. Kitab Matan Jurumiyah ni ialah satu kitab yang disusun oleh Abu Muhammad bin Muhammad As-Sanhaji Al-Ajurrumi. Dia panggil nama As-Sanhaji Al-Ajurrumi. Dia orang Maghrib, berasal daripada Maghribi. Pengarang kitab Jurumiyah ni, Muqaddimah Jurumiyah ni. Jadi kitab Al-Jurumiyah ni tuan-tuan dan puan-puan ialah disusun oleh Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad As-Sanhaji Al-Jurrumi, yang mana beliau ni tuan-tuan, dia belajar nahwu daripada seorang ulama yang bernama Abu Hayyan. Abu Hayyan ni seorang ulama yang cukup mahir dalam ilmu nahwu dan terkenal, Abu Hayyan ini. Jadi dia belajar dengan Abu Hayyan, kemudian tuan-tuan dia belajar sungguh-sungguh sampai ke peringkat
ia ni diperakui oleh guru dia sendiri, kepakaran dia dalam ilmu bahasa Arab. Kemudian tuan-tuan, dia pun menulis kitab Matan Al-Jurumiyah, kitab yang simple saja, kitab yang ringkas. Al-Kalamu huwal lafzul, ni kitab dia, kitab Matan Jurumiyah ni. Kitab Matan Jurumiyah ni kalau kita tengok, al-kalamu wal lafzul murakkabun mufidu bil wad'i wa aqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Ini kitab dia. Itu permulaan dalam kitab dia. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abu Muhammad Abu Abdillah Muhammad Al-Jurumi ni, dia menulis kitab Matan Jurumiyah. Disebutkan bahawa ketika mana selesai daripada dia menulis kitab tersebut, maka salinan ataupun tulisan dia tu dia pun letak di atas sungai. Dan sebelum dia letak tersebut, dia kata, dia berdoa, ya Allah, sekiranya aku menulis kitab ini ikhlas kerana-Mu ya Allah, maka jangan jadikan buku ini tenggelam. Jangan jadikan buku ini tenggelam, kitab ini tenggelam. Maka dia pun letak di sungai. Bila letak di sungai, tuan-tuan, tiba-tiba kelihatan bahawa buku tersebut sememangnya tidak tenggelam. Buku tersebut sememangnya tidak tenggelam. Wallahu a'lam. Kita tak boleh nak ambil itu sebagai satu benda yang sebagai ukuran, tapi kalau kita lihat tuan-tuan yang dirahmati Allah, keikhlasan daripada beliau ni, Syekh Abu Abdillah Muhammad Al-Ajurumi ni meninggal pada tahun 1323 Masihi. Maknanya dah lama dah hampir 700 tahun dah dengan kita ni, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia ni maknanya dari sudut kitab dia ni dah seusia yang macam tu. Maknanya kitab yang dah lama tetapi kitabnya itu masih dipelajari. Ini seolah-olah menunjukkan gambaran yang lebih besar tentang keikhlasan penulisan yang telah ditulis oleh beliau. Sama juga dengan kalau kita lihat kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kitab yang lama, kitab yang simple, kitab yang nipis, yang walaupun kalau kita lihat di sana ada lagi kitab-kitab yang lebih tebal. Contohnya kitab Al-Arba'in, kitab hadis 40 Al-Imam An-Nawawi, kitab yang simple, ambil hadis sana, ambil hadis ini, kumpul, letak dalam satu kitab, yang mana dalam kitab tersebut ada 42 hadis. 42 hadis daripada usul agama. Maka bila mana diletakkan, tuan-tuan dan puan-puan, kitab tersebut kalau kita lihat sampai hari ini orang pelajari, yang walaupun kita kalau kita tengok pada hari ini kemampuan untuk susun yang macam tu, kita masing-masing boleh buat. Saya boleh buat, Pak Jamaliah boleh buat, Cikgu Azrizah boleh buat, semua boleh buat. Sebab apa? Hadis kita boleh Google, cari dalam Bukhari, cari dalam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, susun, letak 40 hadis, cop kitab, buh gambar sikit, buat nama sikit, buh nama kita. Boleh tak? Boleh, senang, simple. Tapi siapa yang nak baca? Siapa yang nak mensyarahkan kitab tersebut? Ini kelebihan yang ada kepada para ulama, yang mana mereka hasil daripada keikhlasan yang ada pada mereka. Alhamdulillah, kitab mereka sehingga hari ini dipelajari, bahkan disyarahkan pula. Kalau kita lihat Matan Al-Arba'in, kitab Al-Arba'in, kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kitabnya disyarahkan oleh ramai para ulama dan ia dipelajari oleh kita sampai ke hari ini. Jadi samalah juga kalau kita nak ambil panduan daripada kitab Al-Jurumiyah ni, kitab ini juga disyarahkan, tuan-tuan dan puan-puan, lebih kurang 600 tahun selepas itu disyarahkan dengan nama kitab At-Tuhfah As-Saniyah, susunan Syekh Muhammad Mahyuddin Abdul Hamid Al-Misri. Muhammad Mahyuddin Abdul Hamid Al-Misri, iaitu yang lahir pada tahun 1900 Masihi. Orang Mesir, Syekh Muhammad Mahyuddin Abdul Hamid Al-Misri. Ini kitab yang kita akan pelajari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang saya sebut di awal tadi, maknanya kita sekarang fokus kepada pelajaran dan pengajian yang berkaitan dengan nahwu. Jadi cuma jangan rasa saya ni tak larat ataupun tidak faham untuk belajar nahwu, mungkin payah. Tidak, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah dengan pengajian nahwu ni kita akan membaca ibarat-ibarat di dalam bahasa Arab. Dalam masa yang sama, secara tidak langsung ia akan menambah kita punya kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab. Cara penyusunan, cara sebutan, cara nak tulis mungkin,
Mungkin benda ni permulaan kemungkinan kita akan rasa sukar. Permulaan mungkin kita akan rasa payah sebab ia akan melibatkan orang kata melibatkan istilah-istilah yang baru. Istilah-istilah yang mungkin kita tak biasa dengar. Jadi selepas ni kita akan dengar dan kita akan biasakan untuk kita mendengar perbahasan berkaitan dengan ibarat-ibarat tersebut khususnya dalam ilmu nahwu ni. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Masing-masing dah ada kitab ke ataupun tidak ada kitab? Kak Jamali ada kitab kan? Ada Ustaz, alhamdulillah. Puan Mali ada kitab? Saya belum ada Ustaz. InsyaAllah nanti saya beli. Okey, tak apa. Ni boleh tengok dalam PDF. Hari ni kita mukadimah aja dulu. Okey, Puan Mali ada? Ada Ustaz. Puan Hasna ada? Puan Hasna ada kitab tak? Ke tak ada kitab lagi? Ada Ustaz. Ada? Puan Intan? Tak ada? Saya tengok dalam laptop. Saya belum print lagi. Okey, tak apa. Boleh tengok. Kalau tak ada lagi boleh tengok di sini. Hari ni insya-Allah kita share dulu. Kita share untuk dimudahkan urusan semua untuk kita belajar. Jadi seperti mana yang saya sebut tadi, kitab ni kitab Tuhfah Saniyah susunan Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Taklif ni pengarang. Dalam bahasa Arab taklif dipanggil ataupun muallif. Taklif bermakna karangan. Muallif pengarang. Taklif karangan. Kalau kita nak kata pengarang dipanggil dengan muallif. Muallif. Muallif kitab ni biasa sebutkan muallif kitab ni pengarang kitab ni. Taklif ialah karangan. Baik. Bizal al-Aqah wa Syu'un al-Islamiyah. Ni dicetak dia lah. Salah. Okey, hari ni kita akan ambil mukadimah dia dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dan juga al-muqaddimat. Ini asas-asas dia. Saya hari ni agak kurang sihat juga hari ni. Allah alam sebab apa? Mungkin banyak kena habuk kot. Banyak kena habuk di tempat bantuan banjir ni banyak habuk. Banyak habuk tuan-tuan dan puan-puan. Banyak habuk jadi agak kurang selesa di sisi hidung ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa. Ini muqaddimah dia ataupun dipanggil khutbah. Khutbah kitab dipanggil. Hadza syarhun wadihul ibarah. Hadza syarhun wadihul ibarah. Ini. Hadza ni makna ini. Syarhun syarah. Wadihul ibarah. Yang mana ibarat yang digunakan itu di dalam kitab ini wadih, jelas. Jelas dari sudut ibaratnya. Zahirul isyarah. Zahir, terzahir isyaratnya. Yani'us samarah. As-samarah ialah buah. Yani' masak. Buah yang masak. Maknanya dari sudut dia nak sebutnya bahawa apa yang ada dalam kitab Tuhfah As-Saniyah ni mukaddimah penyusun ataupun pensyarah kitab Tuhfah Saniyah ni. Yani'us samarah, maknanya buah ataupun apa yang ada dalam kitab ni dah boleh ambil untuk makan. Ibarat kata macam tu. Kalau buah ni bukan kata buah yang kena masak dulu dan sebagainya. Tak. Yang ni dah memang buah yang sudah masak. Dani al-qitaf. Apa maksud dani al-qitaf? Nak petik tu dekat. Yang rendah, yang ranum, masak ranum dan nak petik pun dekat. Tak susah pun kitab ni. Ibarat kata macam itulah dia nak sebut. Kathirul as'ilah wat tamrinat. Apa maksud kathirul as'ilah wat tamrinat? Kathir makna banyak. Banyak. Al-as'ilah. Apa maksud al-as'ilah? Iaitu soalan-soalan. Soalan-soalan. At-tamrinat. Apa maksud at-tamrinat? Kak Jamaliah? Latihan. Latihan. Banyak soalan-soalan dan juga latihan.
Jadi kitab ini dia berbeza dengan kitab asal. Kitab asal dia hanya sebut cerita. Kitab-kitab ulama dululah kalau kita tengok, dia tidak ada soalan, dia tidak ada peperiksaan sebab tradisi pengajiannya berbeza. Periksa dulu bukan periksa jenis tulis macam ni. Periksa mungkin periksa jenis mulut, direct, verbal, kan, secara syafawi. Soalan daripada guru direct kepada dia. Mungkin macam tu. Tapi kitab-kitab yang terkemudian ini dia buat soalan-soalan yang berbentuk tulisan. Ada latihan-latihan dia yang perlu untuk kita buat. Jadi kitab ni disesuaikan dengan budaya pengajian sekarang. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat pengarang kitab ini, kitab Tuhfah Saniyah ni lahir pada tahun 1900. Maknanya kurun yang kemudian dah terlewat dah. Qasadtu bihi az-zulfa ila Allah Ta'ala. Yang mana aku harapkan dengannya, dengan kitab ini, az-zulfa ila Allah, hampir kepada Allah. Bitaysiri fahmil muqaddimah al-ajurrumiyah. Dengan cara nak dekat dengan Allah tu macam mana? Dengan aku mempermudahkan faham. Mempermudahkan faham kitab al-muqaddimah al-ajurrumiyah. Maknanya apa? Macam mana ni tuan-tuan dan puan? Nak dekat dengan Allah dengan cara dia memudahkan faham kitab muqaddimah jurumiyah ni. Kita kena ingat bahawa satu hadis Nabi SAW kita biasa baca dan kita biasa dengar. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salatah. Kan? Apabila seorang anak Adam itu meninggal, maka terputuslah segala pintu amalannya, melainkan daripada 3 jalan. Salah satunya ialah ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan. Manfaatkan untuk apa? Untuk masyarakat. Maka dia karang kitab ini ialah ilmu. Ya, dia mungkin kita tak belajar direct dengan Syekh Muhammad Muhyiddin ni. Kita tak belajar dengan dia. Tapi kitab dia sampai kepada kita. Kitab Syekh kitab matan Jurumiyah pun sampai kepada kita. Abdullah Muhammad Al-Jurumi pun sampai kepada kita dengan cara kitab Muqaddimah Jurumiyah tadi. Jadi 2 orang guru yang mendapat manfaat daripada pengajian kitab ini. Bahkan bukan hanya pengarang gitu, guru-gurunya, guru kepada guru, guru kepada guru. Semua ni ada rantaian, ada saham sedikit sebanyak di dalam kita mempelajari kitab ini. Jadi kita pun tuan-tuan dan puan-puan, kita berusahalah sama-sama dengan kita belajar kitab ini, dengan cara kita pelajari kitab ini, kita pun akan cuba bagi manfaat kepada orang lain dengan ilmu yang kita ada. Kita belajar, kalau kelas saya, kita belajar hadis, kita belajar fiqh, kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan belajar dengan orang lain, kan? Ustaz Fatah belajar tafsir, belajar dengan orang tu bahasa Arab dan sebagainya. Banyak lagi ilmu-ilmu yang lain yang kita pelajari. Maka kita cubalah untuk sampaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan cara yang macam tu kita akan mendapat tingkatan kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di samping pahala yang berjalan. Jadi kata pengarang kitab ini ialah qasadtu bihi az-zulfa ila Allah Taala bi taysiri fahmil muqaddimah al-ajurrumiyah. Ala sigari talabah. Atas siapa? Sigari talabah ni, pelajar-pelajar yang orang kata yang apa dia panggil, istilah dia dipanggil pelajar-pelajar yang ambil basic lah. Maknanya pelajar-pelajar yang baru, pelajar-pelajar yang sigar ni kecil kan. Ala sigar talabah, atas sigar kecil, at-talabah pelajar-pelajar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maknanya kita yang baru ni, yang baru belajar bahasa Arab ni sangat sesuai untuk kita memahami ataupun kita mempelajari kitab At-Tuhfah As-Saniyah. Li'annaha al-bab, kerana kitab ini kerananya li'annaha, kerananya al-bab, li'annaha al-babu ila tafahumil arabiyyah,
kerana dia merupakan pintu. Al-babu, pintu kepada tafahum al-Arabiyah. Apa maksud tafahum al-Arabiyah? Tafahum daripada perkataan faham. Daripada perkataan faham. Tafahum, memahami. Al-Arabiyah, bahasa Arab. Memahami bahasa Arab. Allati, yang ia lughatu sayyidina wa maulana, yang mana ia merupakan lughatu sayyidina wa maulana, bahasa penghulu kita. Sayyidina wa maulana, penghulu kita. Rasulillah, bahasa penghulu kita Rasulullah, bahasa Nabi. Nabi cakap bahasa Arab. Ya, Nabi ni daripada awal kehidupan bagi Nabi dilatih, diletakkan di dalam satu perkampungan yang mana perkampungan yang mahir dari sudut bahasanya. Halimatus Sa'diyah, perkampungan Halimatus Sa'diyah ni perkampungan yang bahasanya cantik. Dilatih dari sudut bahasa baginda Nabi SAW di awal kehidupan Nabi. Jadi ini bahasa Arab. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa lughatul kitabil aziz, dan ia merupakan bahasa Al-Quran. Al-Kitab, kitab yang Al-Aziz, kitab yang mulia. Wa arju, dan apa maksud arju? Pak Mulia, apa maksud arju? Tahu tak arju maksud apa? Wa arju, aku mengharapkan. Raja, perkataan raja. Arju, aku mengharapkan. Wa arju, dan aku mengharapkan. An astahiqqa bihi, bahawa aku akan astahiqqa. Astahiqqa daripada perkataan haq. Daripada perkataan haq. Astahiqqa bihi, aku layak, aku berhak dengannya. Dengan penulisan ini, ridallahi azza wa jal, keredaan Allah azza wa jal. Dengannya aku akan mendapat keredaan Allah azza wa jal. Fahuwa khairun ma as'a ilaihi, maka ia adalah jalan ataupun ia merupakan yang terbaik apa yang aku tempuh pergi kepadanya. As'a daripada perkataan sa'i. As'a, pergi kepadanya. Rabbana alaika tawakkalna, Tuhan, wahai Tuhan kami, atas kamu kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada kamu kami kembali, kami kembali. Wa ilaikal masir, dan padamulah tempat kembali. Al-masir, tempat kembali. Rabbana ghfirli, wahai Tuhan ampunkan dosaku. Wali walidayya, dan kedua ibu bapaku. Walil mu'minina wal mu'minat, dan kepada seluruh orang mukmin, lelaki dan juga perempuan. Yauma yaqumul hisab, iaitu pada hari hari kiamat lah. Yaqumul hisab, hari kiamat. Katabahu al-mu'tiz billah, orang menulisnya, telah menulisnya al-mu'tiz billahi ta'ala wahdah. Apa maksud al-mu'tiz billah? Al-mu'tiz daripada perkataan asalnya al-aziz, orang yang memuliakan Allah semata-mata. Al-mu'tiz billahi ta'ala wahdah. Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Ini pengarang kitabnya. Jadi Syekh ni dah meninggal, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada beliau insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Sekarang kita nak masuk kepada al-muqaddimat. Sebelum ni pun saya dah terangkan muqaddimat. Cuma mungkin kita tidak menggunakan kitab ni, kita menggunakan kitab yang lain. Apalah, kita ambil yang kitab ni, kita ambil muqaddimah. Dalam muqaddimah ni apa tujuannya? Tujuannya ialah untuk kita berkenalan. Berkenalan dengan kitab ni ataupun dengan ilmu ni
apa yang akan dia terangkan. Kadang-kadang ilmu hari ini kita belajar hari ini dia tidak ada mukaddimat. Dia hanya belajar saja. Cerita dalam kitab ni nak cerita, pelajaran ni cerita apa? Kan belajar benda ni, nak belajar apa dalam ilmu ni? Apa yang kesan dia? Apa yang akan kita perolehi daripada pelajaran itu? Kadang-kadang benda ni tak diterangkan. Jadi dalam ilmu nahwu ni dia ada mukaddimat. Ilmu-ilmu agama ni dia ada mukaddimat. Kita belajar fiqh dia ada mukaddimat, belajar tafsir ada mukaddimat, belajar hadis ada mukaddimat, belajar apa sahaja dia akan ada mukaddimat, pendahuluan yang mesti kita tahu untuk kita faham daripada sesuatu ilmu yang telah disusun. Baik. Dalam mukaddimat ini dia ada ta'rif nahwu. Tajuk perbincangannya, thamratuhu kesannya, nisbahnya, nisbah ilmu ni kepada siapa? Wadi'uhu penyusunnya dan hukum syarak di dalam mempelajari ilmu tersebut. Dia mesti ada hukum. Buat apa pun dalam dunia ni, kita menulis, kita berjalan, kita makan, kita tidur, kita makan dan sebagainya, semuanya ada hukum di dalam kita melakukan perkara tersebut. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah hari ini kita akan habis mukaddimah ni, penerangan mukaddimah, dan insya-Allah dalam kelas yang akan datang pula barulah kita akan masuk di dalam permulaan kitab ini. Hari ni tak boleh nak panjang sangat. Saya pun rasa macam tak berapa nak selesa sikit, tak berapa nak sihat sikit. Baik. At-ta'rif. At-ta'rif, pengenalan. Daripada perkataan arafah, kan? Ta'rif, pengenalan. Pengenalan apa dia? Pengenalan berkaitan dengan ilmu ni. Dia kata kalimat nahwu. Kalimah nahwu tutlaqu fil lughatil arabiyyah ala iddati ma'an. Disebutkan di dalam bahasa Arab. Kalimat nahwu ni digunakan, diitlakkan, ataupun disebutkan di dalam bahasa Arab itu ala iddati ma'an, di atas iddah berbagai-bagai, ma'an daripada perkataan makna. Ma'an daripada perkataan makna. Ma'an banyak makna. Ma'an jamak dia. Ala iddati ma'an. Minha sebahagiannya, bukan kata sebut semua. Minha ni min makna sebahagian. Minha litab'id di sini. Minha sebahagiannya, sesetengahnya daripada makna tersebut, yang banyak tersebut, bimakna al-jihah, dengan makna jihah. Apa maksud jihah? Arah. Dengan maksud arah. Contohnya macam mana? Zahabtu nahwa fulan. Aku pergi nahwa fulan, ke arah fulan, ke arah seseorang tu. Zahabtu nahwa fulan, aku pergi ke arahnya, ke arah fulan tersebut. Ai jihatahu, arahnya, arah fulan tu. Aku pergi arah fulan. Zahabtu nahwa fulan, aku pergi arah fulan itu. Arah dia. Dia pergi arah sana, kita pun pergi arah sana. Dia panggil nahwa, jihad. Wa minha asyibhu wal mithlu. Sebahagiannya maknanya yang lain dengan makna asyibhu wal mithlu, seumpama, seperti, contoh. Misal taqul, kamu kata, contoh dia Muhammad nahwu Ali. Muhammad itu seperti, semacam, nak serupa Ali. Macam maksud nahwu tu. Muhammad seperti Ali, ai shibhuhu wa mithluhu, iaitu, ai ni maknanya iaitu, shibhuhu wa mithluhu, ai sama, seperti dengannya, ataupun seperti lah, misal syibih ni, seumpama dengannya. Itu maksud nahwu yang kedua. Maknanya perkataan nahwu ni dia boleh makna jihah, boleh makna misil, boleh makna syibih. Jadi ini makna kalimat nahwu di dalam penggunaan dari sudut bahasa.
Cuma perkataan nahwu ni digunakan di dalam satu cabang daripada ilmu. Satu cabang daripada ilmu bahasa Arab. Dan apa maksud dia? Wa tutlaqu kalimah nahwu. Dan disebutkan kalimah nahwu di dalam istilah ulama. Ni istilah dari sudut bahasa yang atas ni. Yang atas ni dari sudut bahasa. Dari sudut istilah. Ta'rif dari sudut istilahnya apa dia? Ini ta'rif dari sudut bahasa. Sekarang ni ta'rif dari sudut istilah. Istilah. Kita nak sebut istilah ni macam mana ya? Contohnya macam mana? Kita sebut perkataan masjid. Masjid. Dari sudut bahasa, apa maksud masjid? Maksud masjid ialah, dari sudut bahasa, ialah tempat sujud. Betul tak? Itu maksud dari sudut bahasa. Tetapi kalau dari sudut istilah, apa maksud masjid? Masjid ialah tempat orang ramai mendirikan sembahyang secara berjemaah. Dan di situ dijalankan program-program pengimarahan. Dan ia juga dikenali sebagai rumah Allah. Itu maksud istilah. Jadi nak beza ta'rif bahasa tu macam mana? Ini ta'rif dari sudut bahasa ialah nahwu itu boleh dengan makna jihah, boleh makna dengan makna arah ataupun dengan makna syibih dan juga misih. Dari sudut istilah apa dia? Istilah ulama yang maksud dengan kalimat nahwu ni apa dia? Iaitu al-ilmu. Maksudnya ialah al-ilmu. Ia adalah ilmu. Ia bukan benda lain. Ilmu. Dia satu cabang daripada ilmu. Ilmu ni dia mesti ada susunan-susunan dia. Dia mesti ada bab. Dia mesti ada tajuk-tajuk perbincangannya dan sebagainya. Itulah barulah boleh digelar sebagai ilmu. Baik. Nahwu ni ialah ilmu. Ilmu tentang apa? Bil qawaid. Dengan kaedah-kaedah. Ataupun hari ini dikenali sebagai formula. Dengan formula-formula ataupun kaedah-kaedah allati yang yu'rafu biha, yang mana dengan ilmu tersebut, dengan kaedah-kaedah tersebut, dengan nahwu ni, ataupun kita kata dengan ilmu ataupun dengan kaedah-kaedah tersebut, kita boleh kenal dengan dia. Apa dia? Kenal apa dia? Ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyah. Hukum-hukum. Hukum apa dia? Hukum akhir-akhir kalimat-kalimat bahasa Arab. Hukum ni apa dia? Kita kena ingat, di dalam bahasa Arab dia ada hukum-hukum dia. Hukum tu macam mana? Macam hukum tajwid ke? Tak. Hukum tajwid hukum lain. Hukum di dalam bahasa Arab dia ada baris-baris dia. Sama ada dari sudut harakat dia, baris-barisnya, ataupun penambahan-penambahan hurufnya. Akhir kalimat dia. Kita nak tahu tu macam mana hukum akhir kalimat itu. Contohnya perkataan muslim. Perkataan muslim. Perkataan muslim ni kita nak tahu hukum dia. Muslim, ja'a muslim. Muslim tu kita nak tahu hukum dia. Hukumnya macam mana? Dari sudut baris dia. Dia ni hukum ni apa dia? Hukum dia ni dia jadi dhammah ke, baca dengan kasrah ke, baca dengan fathah ke. Contohnya kita nak tahu hukum dia. Dia jadi apa tu? Kalau fathah dia, apa hukum dia? Dia ni dalam kalimat dia apa dia? Kalau dhammah, sebab apa dia baca dengan baris depan? Itu kita nak tahu hukum-hukum dia. Boleh jadi juga contohnya perkataan muslimuna. Perkataan muslimuna kita nak tahu macam mana, kenapa dia baca macam tu. Jadi kita nak tahu akhir kalimat bahasa Arab tu fi hali tarkibiha, ketika mana ia tersusun. Ketika mana ia tersusun, dia tak boleh baca satu-satu dia. Kita tak boleh nak bagi hukum dalam keadaan dia duduk sorang-sorang. Duduk sorang-sorang dia, kita tak boleh nak bagi tahu hukum dia. Perkataan masjid contohnya. Perkataan masjid, kita nak buh fathah ke, dhammah ke, kasrah. Tak boleh nak bagi hukum. Dia ni jadi apa? Tak boleh. Sebab apa? Dia duduk sorang-sorang. Melainkan ia tersusun. Ia tersusun. Tersusun daripada
kalimat-kalimat. Jadi ketika itu barulah boleh kita bagi hukum kepada dia. Minal i'rabi. Hukumnya apa dah? Dari sudut i'rabnya. Nanti kita belajar apa yang dimaksudkan dengan i'rab. Ini istilah baru. Bagi orang yang baru mungkin ini istilah yang baru. Wal bina, dan juga binaan. Ni perkataan i'rab dan juga perkataan bina. I'rab ni apa dah? Saya sebut dari sudut ringkasnya, permulaannya ialah apabila sesuatu kalimat itu boleh berubah dari sudut hukum akhirnya, maka ia digelar sebagai i'rab. Tetapi kalaulah perkataan itu tak boleh lagi berubah hukum akhirnya, maka ia dipanggil dengan bina. Contohnya macam mana? Contohnya perkataan huwa. Kan? Huwa, dia, ataupun hiya. Dia juga, dia perempuan. Hiya. Kenapa dibaca dengan fathah di situ? Sebab ia adalah mabni ataupun dibina, terbinanya macam tu. Boleh ubah tak? Baca hiyi ataupun hiyu? Tak boleh. Datanglah gajah rimau pun tak boleh. Ibarat kata macam tu lah. Datanglah siapa sahaja, tak boleh berubah dia ni. Buatlah macam mana pun. Hiya tetap hiya. Tetap dengan baris fathah. Tak boleh diubah dengan baris yang lain. Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yatba'u zalik, dan apa yang ikut yang demikian itu. Maknanya dia ada perbahasan lah berkaitan dengan i'rab dan juga binaannya. Baik, maudhu' perbincangan dia. Fokus perbincangan dia. Di mana? Wa maudhu'i ilmin nahwu, dan fokus ilmu nahwu itu ialah al-kalimat al-arabiyyah. Kalimat-kalimat bahasa Arab min jihatil bahthi an ahwaliha al-madhkurah, dari sudut, dari arah jihad. Kita belajar dari perkataan al-jihad. Ni perkataan al-jihad di atas ni. Min jihad, dari arah al-bahsi, perbahasan, an ahwaliha al-madhkurah, daripada hal. Ahwal ni daripada perkataan hal. Daripada perkataan hal. Kita dah belajar apa maksud hal. Hal ni bahasa Melayu kita pun hal juga. Cuma dari sudut jamaknya ahwal dipanggil. Hal ataupun dari sudut keadaan. Daripada hal dia al-mazkurah, yang telah tersebut. Ini apa? Dari sudut i'rab dan juga bina tadi. Okey, al-thamarah. Hasilnya apa dia? Wa thamaratu ta'allumi ilmin nahwu. Hasil ataupun kesan ataupun buah daripada belajar ilmu nahwu ni, apa dia kesan dia? Kesannya kepada diri kita ialah siyanatul lisan, menjaga lidah. Menjaga lidah. Jaga lidah dari sudut mana? Adakah bila kita belajar nahwu ni kita jadi bercakap tak elok, bercakap baik je? Tak. Maksud jaga lidah ni apa dia? Anil khata'i fil kalamil arabi. Jaga lidah dari sudut melakukan kesalahan di dalam percakapan bahasa Arab. Fil kalami al-arabi. Khata' ni kesalahan. Maknanya bukan jaga lidah daripada menuturkan benda-benda yang jahat. Tak. Yang tu belajar ilmu tasawuf. Nak jaga lidah daripada menuturkan penipuan, mengumpat orang, fitnah dan sebagainya. Nak jaga lidah dari sudut tu belajar ilmu tasawuf. Ini kita belajar nahwu. Belajar nahwu jaga lidah juga. Tapi jaga lidah dari sudut jangan bercakap yang salah. Tata bahasa Arab. Itu dari sudut dikesan dia. Begitu juga kesannya ialah fahmul Quran wal hadithin nabawi fahman sahihan. Faham Al-Quran Al-Karim dan juga hadis nabawi dengan cara kefahaman yang sahih. Kefahaman yang betul. Nak faham tu faham macam mana? Mesti kita faham dengan cara yang betul ikut tata bahasa Arab. Contoh yang selalu saya bawa kan, tuan-tuan, kita belajar fiqh sebelum ni pun saya sebut contoh ni. Permulaan itu pun saya dah sebut contoh ni. Contohnya apa dia? Contohnya dalam hadis Nabi SAW, zakatul janin. Ada ulama yang baca zakat ummi, ada yang baca zakatul janin,
zakatu ummih. Kalau ulama Syafi'iyah baca dengan dhammah. Ulama Malikiyah baca dengan fathah. Beza tu tuan-tuan, dhammah dan juga fathah. Kalau baca dengan dhammah ialah cukup kalau ada sembelihan di dalam janin tu ada kandungan dia. Seekor lembu dalam perut dia tu, dalam kandungan dia ada janin, anak lembu. Tiba-tiba kita sembelih. Bila kita sembelih, kita pun tengok janin tersebut dah mati, kan? Ibunya kita sembelih dah, kan? Bila kita sembelih, dalam mazhab Syafi'i, hadis Nabi zakatul janin dibaca dengan zakatu ummih. Bila zakatu ummih bermaksud sembelihan janin itu ialah sembelihan ibunya. Bila maksud ialah sembelihan ibunya, maknanya cukup dengan sembelih ibu tersebut, janin itu sudah boleh dimakan. Adapun dalam mazhab Maliki, mereka membaca zakata ummih. Zakatul janin, zakata ummih. Bila zakata ummi dengan baris fathah pada perkataan zakata, dengan makna apa dia? Sembelihan jan itu zakata, iaitu seperti sembelihan ibunya. Maknanya bila seperti, kalau kita sembelih ibu, janin itu yang keluar selepas selesai tu, tengok janin tu janin yang sudah mati. Bila janin yang sudah mati, kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, janin itu tidak boleh dimakan. Sebab apa? Sebab janin mesti kena sembelih juga. Kalau nak sembelih ni macam mana? Sembelih syarat dia, mesti ada syarat sembelih dia, iaitu mestilah binatang yang hidup. Dah mati tak boleh nak sembelih dah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maknanya berbeza pandangan ulama kerana apa dia? Kerana cara bacaan. Jadi dengan cara kita faham, yang ni dhammah, yang ni fathah, dengan cara yang macam tu kita boleh faham dengan kefahaman yang betul. Allazaini, ni allazaini daripada perkataan allazi, ni musanna dia. Allazaini huma aslus syariah al-islamiyah wa alaihima madaruha. Yang mana kedua-duanya itu ialah asal syariat kita Islamiyah, dan ke atasnya berputar ataupun diambil sumbernya daripada sumber agama, daripada kedua-dua, iaitu Al-Quran dan juga Al-Hadis. Nisbah ilmu ni iaitu ilmu wa huwa min al-ulum al-arabiyyah. Nisbahnya dinisbahkan kepada, ia ni termasuk daripada sebahagian daripada ilmu bahasa Arab. Wadi'uhu, penyusunnya. Siapakah yang menyusun ilmu nahwu ni? Bukan penyusun kitab ni. Yang mencipta, yang menyusun, wadi' dipanggil. Wal masyhur, yang terkenalnya ialah anna awwala wadi' li ilmin nahwu. Orang yang mula-mula mencipta ilmu nahwu itu ialah Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali, seorang tabi'in yang mana dia ni lakukan penyusunan ilmu nahwu ni bi amri Amiril Mukminin Ali bin Abi Talib, dengan perintah daripada Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Abul Aswad susun kitab ini. Abul Aswad ni saya tak pasti, kena cek balik dia punya status dia. Nanti kita akan kongsikan nanti insya-Allah. Jadi kedua-dua mereka inilah yang berperanan besar di dalam menyusun ilmu nahwu. Maknanya apa dia? Pun tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat, mereka juga mendapat saham daripada kita belajar ilmu nahwu. Walaupun jauh, Sayyidina Ali bin Abi Talib jauh dengan kita. Ya, kita mungkin dekat dengan penyusun kitab ni, kitab Tuhfatus Saniyah ni. Tetapi dengan Sayyidina Ali jauh. Tapi ganjaran pahala pun insya-Allah sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Baik. Hukum syarak di dalam mempelajarinya. Ini terakhir. Hukumnya apa dia? Wa ta'allumuhu, dan mempelajarinya itu fardun min furudil kifayah. Salah satu fardu daripada kefarduan kifayah. Maknanya kifayah ni apa dia? Wa rubbama, boleh jadi ta'ayyana ta'allumuhu ala wahidin
Ditakyinkan, ditetapkan mempelajarinya ke atas seseorang. Fasara fardhu ainin alaihi. Boleh jadi ditetapkan pada seorang. Contohnya di dalam Kota Damansara ni kita pilih seorang saja untuk belajar ilmu ni, maka jadilah ia itu fardu ain atas diri dia. Contohnya dalam Kota Damansara ni kita pilih seorang. Sekarang ni kita pilih 5 orang saja untuk belajar ni. Alhamdulillah 5 orang ni. Contohnya lah, katakanlah Kota Damansara ni pilih yang 5 orang ni saja untuk belajar. Tetapkan penduduk Kota Damansara bersetuju, pilih yang ni saja untuk belajar, maka jadilah fardu ain. Tapi alhamdulillah kita tidak difardukan macam tu. Sekarang ni kita belajar di atas dasar dia fardu kifayah. Tidak ada yang menentukan, yang menetapkan. Maknanya kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kita ni sedang menanggung. Ya, kita sedang memegang satu amanah yang cukup besar daripada penduduk di sini. Yang mana kemungkinan tak semua orang belajar nahwu. Ya, tak semua orang belajar nahwu. Ya, bila tak semua orang, sekarang ni kita menanggung. Ibarat kata fardu kifayah ni tuan-tuan, macam solat jenazah lah. Solat jenazah fardu kifayah juga. Cukup dengan seorang. Kok mana-mana pun kena ada orang buat. Jadi kita ni alhamdulillah kita sedang menanggung ataupun kita sedang mengambil tanggungjawab daripada penduduk yang sekitar kita ni berkaitan dengan hukum mempelajari ilmu nahwu. Cukup dengan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan yang ada pada hari ini dapat istiqamah mempelajari, dan hari ini kita hanya sekadar ambil muqaddimah dulu. Kita ambil muqaddimah dulu. Insya-Allah saya takut kukulah akan datang nanti ada yang tadi pun kata ada yang uzur tak dapat hadir. InsyaAllah kita bagi peluang pada mereka untuk menyelesaikan urusan masing-masing. InsyaAllah kita akan selesai ataupun kita akan mulakan nanti di dalam kelas yang akan datang. Kita akan masuk di dalam kitab insyaAllah. Ini kitab dia. Kitabnya insyaAllah kita akan cuba pelajari. Kita akan ambil banyak lah. Kita akan ambil sikit-sikit supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat untuk memahami dengan cara yang betul. Dengan cara yang faham sungguh-sungguh, bukan cara yang rasa macam tak berapa nak faham tapi gagah jalan juga. Tak, kita akan cuba bagi faham sungguh-sungguh insya-Allah untuk tuan-tuan dan puan-puan. Selepas ini paling-paling tidak kita retilah bila kita sebut tentang rafa, tentang nasab, khafat, jazam dan sebagainya yang berkaitan dengan nahwu ni insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar ini dulu untuk kelas kita. Mohon maaf hari ini tak dapat nak panjang sikit sebab kurang kondisi kurang sihat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat kita faham, dan insya-Allah Allah Taala mudahkan urusan kita untuk kita memahami ilmu ini insya-Allah. Jadi kalau sebelum akhir saya buka kalau ada soalan dipersilakan. Bolehkah kita belajar ni? Agak-agak boleh tak? Kau rasa macam berat dan sebagainya? Boleh Ustaz. Boleh Boleh insya-Allah Ustaz. Pemeliah mungkin okey dah pakar dah. Kami merangkak pelan-pelan Ustaz. Merangkak pelan-pelan tak apa insya-Allah. Jadi sebelum ni kita belajar bahasa Arab macam tu je. Kali ni kita belajar betul-betul. Kita belajar yang mendalam sikit. Insya-Allah. Okey. Dengan cara insya-Allah saya tak lupa juga untuk perbualan. Kita akan cuba latih sikit-sikit sebanyak. Kita akan ambil contoh-contoh daripada kitab Nasyi'in. Kita akan cuba. Ya. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan hanya istiqamah, dan kita akan lanjutkan lagi dalam kelas yang akan datang. Saya mohon maaf atas kekurangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.